pernah muncul suatu entiti buaya yang sebesar lori yang seberat 5 tan berwarna putih di tengah-tengah jalan. Mereka mengambil keputusan untuk menembak mati buaya tersebut. 6 das tembakan. Selang beberapa hari, penduduk kampung kami digemparkan dengan kemusnahan masjid dihempas oleh ombak. Rumah ustaz tengah terbakar. Dengar bunyi teriakan, bunyi menangis di rumah seberang rumah saya, bahawa budak perempuan dekat rumah seberang itu telah dirasuk. Yang merasuk budak tersebut adalah roh buaya yang telah mati. Yang pakcik yang menembak buaya tersebut bermimpi. Itu lagi kejadian di mana ada seorang budak kampung kami dipukul mati dan ditinggalkan di tepi jalan. Hai semua, saya Azrizal. Kali ini di Ngustik Channel, saya akan bercerita tentang satu bala ataupun boleh disebut sebagai sumpahan. Kita mengetahui bahawa dekat Sarawak, kita mengetahui tentang kewujudan bujang senang ataupun buaya yang berasal daripada manusia. Jadi, hal ini bagi diri saya, pada pandangan saya sendiri yang mengalami, dan ini hanyalah ringkasan ataupun yang saya rangkumkan sendiri terhadap apa yang berlaku di kampung saya. Kita mengetahui bahawa bujang senang ini adalah berasal daripada Batang Lupa dan merupakan seorang pahlawan Iban. Tetapi versi kali ini saya bawakan adalah bujang senang dari kampung saya. Untuk detail ataupun perincian tepat mengenai masa yang itu tidak dapat dipastikan, tetapi pernah muncul suatu entiti buaya yang sebesar lori yang seberat 5 tan berwarna putih di tengah-tengah jalan dan ditemui oleh seorang guru yang melalui jalan tersebut untuk balik melalui feri. Versi buaya ini bersambung dan ataupun boleh dikaitkan dengan kejadian di kampung saya. Pada awal kejadian tersebut adalah pada tahun 2020, pada masa awal bermulanya COVID. Saya sebagai seorang pelajar di Universiti Awam, selepas kejadian COVID, kita orang balik ke kampung dan belajar online. Jadi saya stay online dekat kampung dan cuma belajar di rumah. Selepas kejadian tersebut, kejadian ini berlaku apabila suatu hari, pagi hari, hujan gerimis. Saya baru bangun tidur. Saya dikejutkan ibu. Dia memberitahu bahawa orang kampung tengah berkumpul di salah sebuah rumah seorang penduduk kampung kami, sebab ada seekor buaya yang tengah berehat di bawah rumah dia. Jadi selepas saya bersarapan apa semua, saya pergi gerak ke rumah tersebut untuk melihat sendiri buaya tersebut. Sesampainya saya di rumah itu, orang kampung sudah mengerumun di luar rumah tersebut. Di kampung saya kebanyakan rumah dia rumah yang tinggi sebab paras air pasang yang tinggi, jadi kita orang tidak boleh buat rumah yang stay di atas tanah. Kita orang perlu buat rumah yang tinggi, dan di bawah rumah ada satu ruang yang seorang orang dewasa boleh berjalan. Jadi buaya tersebut hanya duduk diam dekat bawah rumah tersebut. Penduduk kampung pada masa itu mereka berbalah, sama ada ingin menunggu bomba ataupun terus menembak mati buaya tersebut. Selepas beberapa jam perbincangan mereka mengambil keputusan untuk menembak mati buaya tersebut. 6 das tembakan meragut nyawa buaya tersebut. Selepas buaya tersebut sepanjang lori kecil 5 tan macam tu, dan sebesar separuh daripada lori. Dia orang tembak 6 kali das, buaya itu mati. Selepas kematian buaya tersebut, baru diketahui bahawa buaya itu tengah bertelur
dan dia naik ke darat, masuk ke bawah rumah hanya untuk mencari tempat bertelur. Selepas ditembak mati, buaya tersebut diletakkan di dalam lori dan dikuburkan di perkuburan perkampungan kami. Sehingga kini kubur buaya tersebut boleh dilihat di kampung buaya kami dan diletakkan tiang nisan. Selepas kejadian buaya, selang beberapa hari, penduduk kampung kami digemparkan dengan kemusnahan masjid dihempas oleh ombak. Masjid kami merupakan masjid tertua yang berusia puluhan tahun dan terletak di tebingan sungai dan dikelilingi oleh kubur-kubur. Selepas dihempas oleh ombak, masjid itu runtuh separuh dan kubur pun tenggelam, tiang nisan pun hanyut. Selepas keesokan hari itu, kami sebagai penduduk kampung, kita orang bergotong royong merobohkan terus masjid tersebut. Untuk pengetahuan, kampung kami merupakan kampung kecil dan hanya satu masjid di kampung dan satu surau. Selepas keruntuhan masjid, kita orang hanya bersolat Jumaat di surau. Dan kita orang penduduk kampung sampai tidak mencukupi surau yang kecil, kita orang terpaksa solat Jumaat di kampung sebelah. Disangkakan kejadian itu hanya berhenti di situ, tetapi pada suatu malam hari, masa itu saya sendiri tengah lepak di kampung sebelah, di mana ibu saya call, dia bagi tahu rumah ustaz tengah terbakar. Saya terus balik, tolong orang kampung gotong royong padamkan api. Dalam 3-4 jam macam tu, tapi malam itu pun hujan gerimis, malam, api marak. Rumah itu memang terbakar habis. Hanya satu benda yang menarik perhatian pada kebakaran malam itu, iaitu Quran Mukadam dengan Yasin tidak terbakar sedikit pun. Rumah hanya tinggal tiang, yang lain hangus terbakar kecuali 3 benda tersebut. Kebetulan ustaz itu tidak ada di rumah pada malam tersebut. Dia tengah solat di surau, kalau tak silap. Selepas kebakaran rumah itu, saya sendiri belum lagi mengesyaki bahawa benda ini ada kaitan dengan buaya tadi. Selepas kejadian tersebut, selang beberapa hari, selang seminggu, saya tidak pasti, masa itu pada malam hari, saya di rumah nenek saya duduk di luar tengah buat assignment. Pada malam tu saya terdengar bunyi teriakan, bunyi menangis di rumah seberang rumah saya. Dan saya juga perasan ada 4 orang ustaz yang tengah berbincang dekat jalan, bukan di rumah tetapi di luar rumah, dekat depan rumah di jalan. Malam itu saya tidak mensyaki, tapi pada pagi tersebut, selepas saya bangun, ibu saya bercerita bahawa budak perempuan dekat rumah seberang itu telah dirasuk dan 4 orang ustaz tersebut berusaha untuk mengubat. Bila ibu saya bercerita lebih lanjut, saya tersentak bila mendengar yang merasuk budak tersebut adalah roh buaya yang telah mati. Dan dia meminta 2 ataupun 3 nyawa untuk sebagai balasan dia dengan anak-anak yang ada di dalam perut dia. Mula-mula saya tidak percaya, tetapi selang juga beberapa hari selepas itu, imam nombor 2 kampung kami yang duduk hanya di dalam kampung, tiba-tiba dia positif COVID. Satu keluarga dia positif COVID. Benda itu, semasa COVID, benda itu still nampak normal ataupun tidak pelik. Tetapi yang paling mengejutkan adalah pada suatu malam, saya pun tengah lepak di kampung sebelah. Hujan gerimis lagi, ibu saya call. Dia beritahu ada seorang nenek pergi ke kebun petang hari sampai sekarang tidak balik. Dan orang tengah mencari. Saya balik ke kampung, saya terus pergi ke kebun, tengok orang kampung sudah berkumpul. Saya terus ikut dia orang masuk hutan.
try mencari nenek tersebut tetapi tidak dijumpai. Yang peliknya, nenek tersebut masuk hutan, masuk kebun, dia tinggalkan selipar, dia tinggalkan kasut, dia tinggalkan bekal, segala macam. Dia hanya berkaki ayam masuk ke hutan. Kita orang berjalan masuk ke hutan. Sampai tengah hutan, kita orang hanya menjumpai satu tapak kaki sebelah kanan di belakang pokok, seperti orang sedang menyandar. Kejadian kehilangan nenek tersebut dilanjutkan untuk beberapa minggu. Pihak bomba, pihak Jepam telah cuba untuk menjejaki nenek tersebut tetapi tidak dijumpai. Dan ada juga sekumpulan pelajar tahfiz. Mereka pergi ke situ untuk mencari nenek tersebut. Mereka berkata bahawa nenek tersebut ada di situ tetapi di alam lain. Nenek tersebut tidak mahu balik dan ingin tinggal di sana. Jadi sampai ke hari ini, nenek tersebut tidak dijumpai lagi. Semasa kejadian nenek yang hilang itu, saya berada di rumah kawan. Terdengar ada seorang pakcik yang menembak buaya tersebut bermimpi yang buaya tersebut naik ke rumah. Mula-mulanya dia ingin memesan catering untuk majlis kesyukuran macam tu. Tapi selepas dia bermimpi pasal benda tu, dia terus cancelkan segala pesanan. Selepas kejadian nenek tersebut, nenek saya sendiri yang adik-beradik kepada nenek saya sendiri mengalami penyakit yang tidak diketahui sebab. Dia sering menangis, dia sering mengadu sakit untuk beberapa minggu. Selang lagi seminggu selepas itu, satu lagi kejadian di mana ada seorang budak kampung kami dipukul mati dan ditinggalkan di tepi jalan di dalam semak samun. Polis tidak ingin mengambil kes itu jadi sebagai kes serius dan hanya memberitahu bahawa kes tersebut adalah kes pukul sebab tidak puas hati. Tetapi yang peliknya, budak yang mati itu memang dipukul tetapi motor dia berada sangat jauh daripada badan. Dan dia hanya ditinggalkan di situ sampai ke pagi dan ditemui oleh orang kampung sebelah yang ingin pergi ke kebun melalui jalan tersebut. Selepas kejadian itu, saya sebagai seorang yang curious, ingin tahu dan cuba merangkumkan semua kejadian tersebut berlaku. Orang-orang kampung pun bagi tahu ini semua adalah sumpahan buaya. Bila pergi dekat kampung sebelah, orang kampung sebelah pun dia cakap kampung korang telah kena sumpah. Selepas kejadian tersebut, saya terus ambil tiket fly ke Johor Bahru. Sebab terasa tidak selesa duduk di kampung dengan keadaan yang bala yang bertambah-tambah, yang berselang hari. Cerita yang saya ceritakan ini tidak ada fakta yang saya boleh tunjukkan ataupun gambar yang saya boleh tunjukkan. Cuma anda boleh pergi ke kampung saya dan tengok sendiri kubur buaya tersebut untuk sumpahan. Allahuakbar. Iktibar yang boleh diambil daripada kisah yang saya ceritakan adalah segala benda yang terjadi, kita harus ambil keputusan dengan betul dan tidak meragut apa-apa nyawa walaupun ia sekecil serangga, sebab setiap nyawa adalah berasal daripada Tuhan. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja untuk kisah di Ngutix Channel kali ini daripada saya, Azrizal Muhammad.